Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua anak murid yang cikgu sayang. Hari ini kita akan membincangkan soalan matematik kertas 1 UPSR tahun 2018 bersama dengan saya, Cikgu Huda. Okey, daripada analisis item yang cikgu perolehi, cikgu dapati daripada 20 orang murid, 6 orang sahaja yang berjaya menjawab soalan 13 dengan betul. Okey, mungkin murid tidak faham bentuk soalan ni, tetapi ingat ya, apabila kita dapat soalan, kita perlu pandai mentafsir apa kehendak soalan. Okey, ini bermaksud manakah operasi apabila kita selesaikan, kita akan mendapat 2/1/4. Okey, hari ini cikgu nak memperkenalkan kaedah menolak pecahan dalam bentuk lazim. Hari ini kita ada pembantu kita adalah Superman. Superman nak cakap apa? Sebelum kita menjawab soalan ini, mari kita fahami kaedah menolak pecahan dalam bentuk lazim. Jadi setelah cikgu ajar murid-murid 6 harapan pelbagai teknik, bila cikgu dapati kamu masih lemah kaedah ini, cikgu akan tukar kepada teknik yang kedua pula, iaitu menolak dalam bentuk lazim. Cikgu harap lepas ni kamu akan betul apabila dapat soalan apa-apa pecahan. Okey. Jadi cikgu nak terangkan yang asas sahaja. Okey, abaikan soalan nombor 13. Cikgu akan bagi soalan yang baru. Okey, soalannya adalah 7/1/5 tolakkan dengan 3/2/5. Jawapannya sama dengan berapa? Okey, apabila kita tengok sepintas lalu, nampak soalan ini seperti mudah kerana awak tengok nilai penyebutnya sama. Jadi awak kata, oh tak perlu nak bazir masa nak cari kan. Kemudian 7 tolak 3 pun boleh. Tetapi apabila kamu jumpa soalan yang penyebutnya sama, sila berhati-hati lihat pada nilai pengangka. Pengangka, okey, ini adalah nombor 1. Boleh tak 1 tolak 2? Okay, di sini ramai yang cikgu dapati murid-murid dia tak ingat ataupun tiba-tiba dia tak faham soalan asasnya nombor kecil tak boleh tolak nombor besar. Sama je ini seperti nombor bulat, iaitu boleh tak 1 tolak 2? Okey, tak boleh. Jadi selalunya kita akan pinjam. Tetapi bagaimana untuk meminjam dalam kaedah menolak dalam bentuk lazim? Okey, jom kita tengok. Mula-mula kita buat garisan. Garisan yang akan memisahkan di antara nombor bulat dan nombor pecahan. Okey, awak tahu kan ini adalah nombor bercampur. Nombor yang berada di depan kita sebut nombor bulat. Okey, nombor yang ada per tu kita sebut pecahan. Jadi tanpa melengahkan masa, kita masukkan nombor-nombor ini ke dalam ruangan rumahnya, iaitu 7/1/5 tolak dengan 3/2/5. Okey, sekarang kita hendak menolak. Syarat untuk menolak adalah kena pastikan nilai penyebut sama. Tetapi apa yang kita dapati? Jom kita tengok. Soalannya adalah 1 tolak 2. Nombor ni tak boleh kerana ini seperti nombor bulat juga. Nombor kecil tak boleh tolak nombor besar. Kalau dalam kaedah nombor bulat, kita akan pinjamlah rumah sebelahnya. Jadi sama kita pinjam dengan nombor bulat. 7 pinjamkan saya 1. Jadi 7 tinggal 6. Nah, ambillah. Tetapi dia akan bagi dalam bentuk berapa? Okey, untuk makluman kamu, okey, apabila dia nak bagi nilainya 1, nombor bulat ni dia macam mana? Kalau ini bawahnya 5, okey, 1 ni umpama 5/5. Kalau bawah ni 4, dia akan bagi 4/4. Kalau bawah ni 10, dia akan bagi 10/10. Kerana apabila nilai atas dan nilainya bawah, nilainya bersamaan dengan 1. Okey, di sini nah ambillah. Jadi awak kena ingat apabila dia nak beri mesti ikut nombor bawah. Cikgu siap highlightkan. Nombor bawahnya ataupun nombor penyebut adalah nombor berapa? 5. Jadi dia akan bagi nah ambillah 5. Alright. Okey, sekarang
nombor di atas tu sudah bertambah, iaitu 5 kalau tambah 1 jadi 6. Okay, macam mana kita nak selesaikan? Langkah pertama, kita tengok bawahnya sudah sama. Jadi kita salin dahulu, penyebutnya adalah sama 5. Sekarang semasa hendak menolak, okay, macam mana hendak menolak? Kita tambahkan 5 tambah 1 adalah 6. Seterusnya 6 tolak 2, jawapannya berapa? Ya, jawapannya adalah 4. Dan 6, nombor bulat pula, 6 tolak 3, jawapannya adalah 3. Okey, jadi jawapan dekat sini, 3, 4/5. Cikgu harap kamu sudah faham dengan contoh yang cikgu bagi. Sekarang kita beralih kepada soalan nombor 13. Soalan ini melibatkan nombor bulat tolak dengan nombor bercampur. Jangan risau, kita masih boleh guna kaedah ni. Okey, Superman nak cakap apa? Sekarang mari kita jawab soalan 13. Okay, dalam soalan 13, kita masih lagi buat garis pemisah dia. Kita masukkan sahaja nombor bulat iaitu A. Kita buat A dulu 5 tolak dengan, okey, disebabkan tiada nombor pecahan, jadi kita biarkan kosong. Next, tolakkan dengan 3, 3/4. Okay, kamu jangan risau dahulu. Kita akan tengok macam mana cara dia nak pinjam. Ini umpama kosong tolak dengan 3, tak boleh kan? Jadi, kita kena pinjam. 5, pinjamkan saya 1, jadi 5 tinggal 4. Okey, sekarang bagaimana dia nak bagi dekat nombor pecahan? Tadi kamu ingat tak saya kata setiap kali dia akan bagi kepada nombor pecahan, nilainya mesti bersamaan dengan 1, tetapi bagi dalam bentuk pecahan. Di bawah ni adalah 4. Jadi langkah pertama, kita pun tulis 4. Jadi cikgu kata apa? Dia akan sentiasa bagi nilai yang penuh. Jadi dia akan bagi 4/4. Faham? Okey, sekarang ni barulah kita tolak. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, kalau dekat sini 3/10, apakah nilai yang dia akan bagi di sini? Ya, dia akan bagi 10/10. Kalau di sini 3/7, maksudnya nombor pecahan di sini akan menjadi 7/7. Okey, di sini disebabkan soalannya adalah bawahnya per 4, dia akan bagi 4/4. Okey? Alright, seterusnya kita pun salin. Sebab apa? Nombor penyebut sama 4. Okey, sekarang 4 tolakkan dengan 3, jawapannya adalah 1. Okey, seterusnya 4 tolak 3 adalah 1. 1, 1/4. Sama tak dengan jawapan di atas? Oh, tidak. Disebabkan tidak, kita buat soalan B pula. Seperti biasa, masukkan mengikut rumah. Okey, 3/4. Okey, seperti biasa, 5 tak boleh nak tolak. Jadi, kita kena pinjam 4. Nah, ambillah dia bagi 4/4. Okey, sekarang kita salin pula nilai penyebut 4. Okay, next. 4 tolakkan dengan 3. Jawapannya adalah 1. Kemudian nombor bulat pula 4 tolak 2. Jawapannya adalah 2. Oleh itu, sama tak dengan jawapan 2 1/4 di sini? Ya, sama. Jawapannya adalah B. Beralih pula kepada soalan nombor 14. Daripada 20 orang, 8 orang murid sahaja yang betul. Ini adalah soalan mencari nilai anu, tetapi agak mencabar kerana yang pertama, dia melibatkan operasi bergabung. Yang kedua, dia adalah nilai perpuluhan. Nah, nilai perpuluhan pun dia ada sedikit mencabar. Kalau murid tak faham konsep, kamu akan cuai. Begitu juga dengan soalan operasi bergabung. Kejap ada tambah, kejap ada tolak. Jangan risau, cikgu akan terangkan. Langkah pertama, cikgu salin soalan supaya kamu nampak nombor ni dengan lebih jelas. 106.812, kita sebut satu persatu kan di rumah perpuluhan, tambah dengan suatu nombor, tolak dengan 37.65 bersamaan dengan 234.9. Jadi bagaimana cara kita nak selesaikan? Jadi cikgu pernah ajar kamu, ini siapakah namanya? Ini adalah Hulk. Incredible Hulk. Dia nak cakap apa ya Hulk? Dia kata gunakan kaedah jambatan ajaib. Ingat ya murid-murid, cikgu pernah cakap ada satu jambatan namanya jambatan ajaib, iaitu di sini sama dengan. Okey, dia akan bertukar apabila lelaki lalu sahaja jambatan ajaib dia akan menjadi perempuan.
Okey, orang tua lalu jambatan ajaib menjadi muda. Tambah apabila lalu jambatan ajaib akan menjadi tolak. Bagus. Tolak pula akan menjadi tambah. Pandai. Kalau darab dia jadi apa? Ya, bahagi. Kalau bahagi pula dia lalu jambatan ajaib dia menjadi apa? Ya, dia akan menjadi darab. Okey, semuanya awak tahu di setiap kali dia lalu dia akan berubah. Nombornya sama, cuma operasinya sahaja. Okey, di sini saya nak kaitkan dengan cerita tentang pesakit yang COVID-19. Sekarang kan kita dah kata orang-orang yang ada COVID-19 ni positif sahaja kita kena kuarantin. Orang lain kena dipisahkan. Okey, jadi semua orang dia hendak larilah jauh daripada COVID-19 ni kan. Dia tak nak sebab nanti dia pun boleh berjangkit. Jadi di sini saya ibaratkan ini adalah jambatan ajaib. Sesiapa yang telah melepasi jambatan ajaib, dia selamat. Jadi dia kekal. Yang mana satu yang berada dengan mereka yang ada COVID-19, dia kena selamatkan diri. Okay, jadi macam mana caranya? Okay, kita tengok. Langkah pertama, kita salin dahulu nilai anu ni. Anu dan kita salinkan sama dengan 234.9 kerana dia sahaja yang sudah selamat, dia telah melepasi jambatan ajaib. Sekarang bagaimana kita nak pindahkan 106.812 nak pindahkan ke sini. Jadi awak kena ingat ini adalah operasi tambah dan juga tolak. Apabila nombor tu berada di hadapan, dia tak ada simbol operasi, kita kena anggapnya sebagai tambah. Okay, jadi cikgu highlightkan sikit. 106.812 kita kena pindahkan dia ke melintasi jambatan ajaib. Jadi dia akan menjadi berapa? Ya, dia akan menjadi tolak. Tadi kita kata apa? Anggap dia sebagai tambah. Bila dia berpindah ke jambatan ajaib, melepasi saja, dia menjadi tolak 106.812. Okay, ada tak lagi nombor yang masih lagi kekal di sini? Oh, ada. Iaitu nombor berapa? Tolak 37.65. Jadi, apabila tolak ni, dia melalui jambatan ajaib, dia akan menjadi berapa? Ya, dia akan berubah menjadi apa? Tambah 37.65. Cikgu harap kamu faham konsep jambatan ajaib. Okey, seterusnya kita selesaikan macam biasa. Jadi langkah pertama awak kena ingat kita mesti pindahkan nombor-nombor ni melepasi jambatan ajaib. Okey, next kita selesaikan satu persatu. Ini dah kira boleh buat bentuk lazim. Kita akan selesaikan nombor yang kamu jumpa dahulu. Tetapi kamu kena ingat ini adalah nombor perpuluhan. Jadi selesaikan dalam bentuk lazim. Dan dalam tajuk perpuluhan cikgu suka buat garisan. Garisan ni menunjukkan bahawa titik mesti sentiasa selari. Okey, kalau nombor tu ada 5 digit ke, ada 2 digit ke, ada apa-apa digit ke, yang penting nilai titik syaratnya mesti selari, berada di garisan merah. Jadi macam mana maksud cikgu? Okey, jom kita tengok. 234.9, awak perhatikan ini adalah titik perpuluhan, tolak dengan 106.812. Kita tak perlu samakan bermula daripada nombor belakang, tak perlu. Tetapi kita kena samakan titik perpuluhan dahulu. Jadi nombor tu akan terkeluar lebih. Okey, Hak nak cakap apa? Ingat ya, titik perpuluhan mesti selari pada garis. Okey. Terima kasih, Hak. Oh, ruang yang tiada nombor mesti tulis sifar. Di sini kita perhatikan ada berapa ruang yang tiada nombor? Ada 2. Jadi Hak kata kena letak sifar. Jadi kita pun letak sifar. Okey, seterusnya kita selesaikan. Okey, yang mana perlu dipinjam, kita pinjam. Okey, awak tengok ni. Ini kaedah meminjam kita mesti pandai ya. Okey, tengok di sini. Seterusnya kita pun tolakkan. 10 tolak 2, 8. 9 tolak 1, 8. 8 tolak 8, sifar. Titik kita turunkan. Okey, sebab apa? Ini operasi tolakan tambah. Jadi titik boleh turunkan bila-bila masa. Kecuali operasi darab.
Okey, operasi darab kita kena kira kan. Bilangan rumah perpuluhan. Okey, next. 14 tolak 6, 8. 2 tolak sifar, 2. 2 tolak 1, 1. Okey, ingat dalam tajuk matematik kertas 1, okey, selalunya cikgu ajar work smart tu bukannya dekat sini. Awal-awal awak cek work smart. Salah. Step yang terakhir yang baru kita work smart. Jadi di sini ini adalah langkah yang pertama. Jadi langkah yang penting kita kena selesaikan sampai habis. Next, kita tambahkan 37.65. Murid-murid ingat ya, titik perpuluhan mesti selari pada garisan. Kemudian nombor yang tiada kita buat apa? Sifar. Seterusnya kita tambah 8 tambah 0, 8. 8 tambah 5, 13. Okey, 6 tambah 1, 7. Dan letak titik perpuluhan. Tiba-tiba Hak nak cakap apa? Tidak perlu selesaikan hingga habis. Work smart ya murid-murid semua. Jadi awak ingat ini adalah langkah yang terakhir kan? Dia dah sampai hujung. Jadi yang langkah terakhir kamu tak perlu nak selesaikan. Jadi kita kena pantas mana satu jawapan yang berakhir dengan 0.738. Ya, jawapannya adalah B. Okey, seterusnya soalan nombor 16. Ini soalan ni hanya 5 daripada 20 orang sahaja murid yang betul. Jadi cikgu rasa cikgu memang perlukan bantuan ni. Wah, siapakah heroin ini? Ya, ini adalah Wonder Woman. Wonder Woman versi sopan. Dia pakai tudung. Okey. Wonder Woman cakap apa? Jika nilai pecahan ada unit, tukarkan kepada perpuluhan. Okey, di sini awak kena tengok ya. Kalau nilainya adalah 4, 1/5 bahagi dengan 2. Tak ada unit meter. Okey. Barulah awak guna nipelkan dengan 1. Kemudian kekal darab upside down. Tetapi berlainan pula kalau nombor tu ada unit. Kalau ada unit, awak mesti tukarkan kepada nombor perpuluhan. Okey, jom kita tengok langkah seterusnya. Alright. Jadi awak kena ingat 4 1/5 kalau kamu tak hafal, kamu kenalah selesaikan sebab ini nak jadikan dalam sentimeter, jadi awak kena darabkan dengan 100. 4 1/5 darab 100 sama dengan berapa? Tetapi cikgu nak ajar cara yang paling mudah. Cikgu kata dah berulang kali, cikgu kata kita kena hafal. Okey, kita kena hafal, tukarkan nombor kepada perpuluhan dengan pantas. Cikgu salin semula. 4 1/5 meter sama dengan berapa? Jadi langkah pertama dalam jadual pecahan kepada perpuluhan, awak hanya tengok 1/5 bersamaan dengan berapa? Dia bersamaan dengan 0.2. Tetapi disebabkan ada nombor 4, jawapannya adalah 4.2 meter. Cikgu harap kamu faham yang ini. Seterusnya kita nak bahagikan dengan 2. Tetapi hari ini cikgu nak ajar bahagi pun kita boleh guna kaedah 1-2 box ke 1-3 box. Nak guna kaedah apa ni? Okey, langkah pertama kita nak guna 1-2 box. Kenapa 1-2 box? Kerana cuba awak perhatikan. 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Nilai sifar ada 2. Disebabkan dia ada 2 sifar, awak kena buat 1-2 box. 2 sahaja. Inilah maksud cikgu tu. Selepas garisan utama hanya ada 2 kotak. Kalau selama ni cikgu buat 3 kotak, sebab apa? Sebab nilainya bersamaan dengan 1000. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Tetapi untuk soalan ni, disebabkan 1 meter sama dengan 100 cm, hanya ada 2 sifar, jadi kita guna 1-2 box. Jadi seperti biasa, buat rumah dia, tuliskan dan letak titik perpuluhan. Jadi kamu masukkan. Yang ini kita kena bagi ruang sedikit. Kita letak di bawah 4/2. Perpuluhan ni cikgu tak tulis sebab nilai titik ni dah ada di atas. Kita nak bahagikan dengan berapa? Nak bahagi dengan 2. Tetapi di sini cikgu kata apa? Apabila ada nombor yang tidak cukup, apa yang kita perlu buat? Ya, kita mesti letak sifar. Inilah kegunaan kaedah 1-2 box. Dia sentiasa mengingatkan nombor yang tiada mesti letak sifar. Next, kita bahagikan dalam bentuk lazim. Macam ni. Kemudian nak bahagi dengan 2. Jadi dia pun selesai. 2 darab berapa? 4. 2 darab berapa? 2 darab 2, 4. Okey, jawapan tolak kan dengan sifar. Turunkan nombor 2.
Okey, 2 darab berapa? 2 darab 1, 2. Okey, kalau kamu tak letak sifar, kamu perhatikan jawapan yang kamu dapat ni ada 2 meter 1 sentimeter. Tetapi murid yang tak gelojoh, dia sentiasa ingat apa yang cikgu pesan. Dia ingat, cikgu kata mesti letak sifar. Jadi dan semua nombor mesti diturunkan. 2 darab berapa sifar? 2 darab sifar, sifar. Okey, jadi kita selesaikan. Okay, murid-murid, bila dia minta jawapan, awak hanya perlu menyebut rumahnya sahaja. Ini tiada masalah. Kalau awak nak letak titik perpuluhan pun tiada masalah. Jadi sebab awak tengok 2 di rumah meter, 10 di rumah sentimeter. Jadi jawapannya adalah C. Okey, terima kasih Wonder Woman. Soalan nombor 17. Raja 4 menunjukkan satu set data 2.9, 1.2, 1.9, 1.3 dan 1.2. Apakah median bagi set data dalam Raja 4? Dia tanya tentang median. Cikgu ada pembantu. Ini adalah Captain America. Betul tak? Okey. Captain America nak cakap apa? Mari kita imbas kembali mode, median dan mean. Kaedahnya kita perlukan 3 jari. Kamu boleh tutup jari ibu jari dengan jari kelingking. 3 jari sahaja yang cikgu nak. Iaitu yang pertama ini jari apa? Ini adalah jari telunjuk. Ini yang di tengah namanya jari hantu. Dan yang ketiga ini nama jari apa? Ya, ini adalah jari manis. Okey, sekarang 3 jari sahaja yang kita nak gunakan kerana ada formula baru cikgu nak perkenalkan iaitu formula Mo, Me, Mi. Okey, apa dia Mo, Me, Mi? Awak kena ingat Mo, Me, Mi, Mo, Me, Mi. Okey, jari yang telunjuk namanya adalah Mo. Tengah adalah Me. Dan jari manis adalah Mi. Mo, Me, Mi. Apakah itu Mo? Mo ni bermaksud mode. Mi tu bermaksud median. Manakala Mi adalah mean. Okey, sekarang kita akan imbas kembali apa itu mode, median dan mean. Mode adalah kekerapan paling tinggi. Ini sama juga dengan fungsi jari telunjuk. Okey, jari telunjuk adalah jari yang paling kerap digunakan. Iaitu contoh apabila kita nak menunjuk sesuatu barang di sana, di sini. Okey, kadang-kadang kita guna jari telunjuk untuk tutup lampu on switch dan juga off switch. Betul tak? Ada juga orang yang guna jari telunjuk untuk korek hidung. Ada ke tidak? Okey. Yang kedua adalah median. Dalam jari kita, dia berada di kedudukan yang di tengah. Dia namanya jari hantu, jari yang paling tinggi. Betul tak? Okey. Nilai yang berada di tengah. Ini sama juga konsepnya. Median mesti nilai yang berada di tengah. Okey, manakala mean ni adalah jumlah keseluruhan perlu dibahagi dengan bilangan. Mean ni adalah purata. Kalau kamu nak tahu, selain daripada mean, nama lainnya adalah purata, iaitu jumlah bahagikan dengan bilangan data. Okay, sekarang kita berbalik kepada soalan. Soalan suruh cari median. Apa itu median? Okey, jadi caranya Captain America nak ingatkan, susun nombor daripada nombor terkecil kepada nombor terbesar. Jadi nombor yang ada di sini semuanya tak ikut turutan. Ingat, syarat untuk mendapat median mesti susun, kata Captain America ni, daripada nombor terkecil kepada nombor terbesar. Jadi kita pun susun. Alright, daripada apa? Kemudian cari nombor yang berada di tengah-tengah. Jadi awal-awal dia dah beritahu. Mula mesti susun ikut ketinggian. Kemudian kamu cari siapa yang berada di tengah. Jom kita selesaikan. Okay, jadi 1.2, 1.2 lagi, 1.3, 1.9 dan ada 2.9. Kamu perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sangat senang ya apabila nombor ini nombor ganjil. Mesti ada nombor yang berada di tengah. Jadi kita boleh potong. Ni 1.2 dengan 2.9 bukan. 1.2 dengan 1.9 pun bukan. Jadi yang berada di tengah-tengah adalah 1.3. Jadi awak lihat jawapan. Ya, ada jawapan 1.3. Ingat ya, formula Mo, Me, Mi. Mode, median dan juga mean. Soalan seterusnya adalah soalan nombor 22. Dalam soalan ini hanya 9 daripada 20 orang murid yang betul. Jadi, kenapakah soalan ini hanya 9 orang saja yang betul? Okey, kita akan lihat.
Soalan 22, jadual 1 menunjukkan umur Azlan dan umur Rada. Umur Jason tidak ditunjukkan. Jadi faham kan? Azlan 8 tahun, Rada 40 tahun. Jason tak tunjuk. Bagus, dah faham? Sekarang ini maklumat yang penting, Jason adalah 3 tahun lebih tua daripada Azlan. Lebih tua daripada Azlan. Jadi cikgu gariskan. Soalannya, apakah nisbah umur Jason kepada umur Rada selepas 5 tahun? Okey, jadi murid-murid sebenarnya dalam soalan matematik tahun 6, soalan nisbah dan kadaran adalah soalan yang senang. Saya dah tengok latihan sebelum ni kamu buat, murid-murid dapat menjawab dengan betul semua soalan dan dengan pantas. Tetapi apabila dalam soalan peperiksaan, dia bagi dalam bentuk penyelesaian masalah. Dan kemudian ada pula maklumat selepas 5 tahun. Jadi jangan risau, kita kumpulkan maklumat dulu. Kita cari dulu Jason. Jason adalah lebih tua 3 tahun. Jadi lebih tua kita boleh tambah saja seperti ini. 8 tambah 3, 11 tahun. Terus masukkan dalam kotak supaya kamu tak keliru. Seterusnya, dia kata nisbah umur Jason kepada Rada selepas 5 tahun. Kamu boleh susunkan dia Jason nisbah Rada. Okay, yang terkini adalah 11 nisbah 40. Mana satu Rada? Rada adalah di bawah sini. Okey, tetapi selepas 5 tahun, okey, bukan Rada sahaja yang meningkat umur dia tambah 5, tetapi automatik Jason pun akan bertambah 5 tahun. Jadi kedua-duanya, kita ada pembantu. Siapa namanya? Ya, ini adalah Naruto. Naruto. Naruto ni ada nama panjang, cikgu tak ingat namanya. Okey. Dia kata cari umur Jason dan Rada selepas 5 tahun. Selepas 5 tahun maksudnya umur semakin bertambah, kita perlu tambahkan 5. Kemudian awak tambahlah. 11 tambah 5, 16. Nisbah 40 tambah 5, 45. Cuba cari jawapan. Ada kan? Sekiranya kamu membaca soalan, kamu tak baca yang ada selepas 5 tahun, kamu akan dapati 11 nisbah 40. Jawapannya pun ada di sini. Kalau pula kamu kata selepas 5 tahun, Rada tambah 5 tahun. Tetapi kamu tak tambah pun umur Jason sebab kamu anggap Rada je tambah. Jadi jawapannya 11 nisbah 45. Ada pula jawapan B, 11 nisbah 45. Tetapi kalau kamu orang yang bijak, kamu dah tahu selepas 5 tahun, Jason pun akan bertambah juga umurnya 5 tahun. Jadi apabila kamu tambah, ada pula jawapannya 16 nisbah 45. Jadi murid-murid, mungkin juga ramai yang keliru. Awak fikir konsep macam mana pun, semua jawapannya ada di sini. Okey, jadi kamu perlu bijak. Okey, seterusnya soalan nombor, jawapannya adalah D. Soalan nombor 23 melibatkan masa dan waktu. Saya bacakan soalannya. Raja 6 menunjukkan waktu mula dan waktu tamat suatu majlis pada waktu pagi. Okey, yang pertama mesti fahamkan gambar raja ni. Pada saya ni soalan senang sebab ini namanya direct question juga. Okey, hitung tempoh masa untuk majlis itu. Dia siap dan nyatakan ini masa mula dan ini masa tamat dan soalan suruh cari tempoh masa. Pada saya ini soalan direct. Saya boleh nampak dengan mudah. Maklumat yang diberi tidak mengelirukan. Jadi saya ada pembantu. Siapakah nama pembantu saya? Ya, ini adalah Aquaman. Okey, dia cakap apa? Ingat ya anak-anak, hafal formula mencari tempoh masa. Setiap kali kamu diberi soalan yang suruh mencari tempoh masa, kamu perlu ingat formula ini. Okey, dimulakan dengan mula, masa mula, hujungnya mesti masa tamat dan di tengah-tengah mesti tulis tempoh masa. Jadi formulanya adalah tolak, tolak, tambah. Apa maksud tolak, tolak, tambah? Okey, ini tolak, ini tambah. Okey, murid-murid, awak kena ingat, setiap kali soalan suruh cari masa mula, kita mesti tolak. Kalau soalan suruh cari tempoh masa, mesti tolak. Dan kalau soalan suruh cari masa tamat, mesti tambah. Yang tolak ni pula, dia mestilah ingat syarat dia apa. Mesti nombor besar, tolak nombor kecil. Dalam soalan ni, dia tanya tentang tempoh masa. Jadi maklumat yang lain kita kumpulkan dahulu. Masa mula ini, kalau macam ni, pukul berapa? 7.45 AM.
sebab dia waktu pagi. Kemudian masa tamat adalah 9.30 AM. Okay, sekarang kita nak tolak. Tolak seperti biasa. Kamu kena buat rumah, iaitu masa tamat tolakkan dengan masa mula. Tetapi kita buat rumah dia dahulu. Masukkan 9.30 tolak dengan 7.45. Tolakkan. Kita tengok sepintas lalu kita dah tahu dah 30 tak boleh tolak dengan 45. Jadi kita kena pinjam 9, pinjamkan saya 1. Jadi 9 tinggal 8. Nah, ambillah. Tetapi dia nak bagi berapa? Ya, kita tak boleh bagi 1, tetapi kita mesti tengok pengawal di atas. Kalau nilainya 60, kita kena bagi dia 60. Jadi ni cikgu tambahkan di ruang lagi sebelah supaya kamu nampak. 60 tambahkan dengan 30, jawapannya berapa? 90. Jadi kita potong dan tulis 90. Sekarang kita selesaikan. Tolaklah seperti biasa. Okey, ni terus je kamu nampak. Soalan tempoh masa kamu tak perlu letak AM ke PM. Dia adalah macam ni. 1 rumah apa? Jam. 45 rumah apa? Minit. Ada tak jawapannya di sini? Ya, ada. Jawapannya adalah A. Seterusnya, soalan nombor 24, hanya 8 daripada 20 orang mendapat betul. Okey, cikgu akan bacakan soalannya. Rajah 7 menunjukkan jisim dua jenis ikan, K dan L. Ini adalah K dan ini adalah L. Okey, kita dapati data yang diberi. Oh, ini adalah bentuk pecahan. Tetapi sangat mudah kerana bawahnya 10. Sangat mudah ni. Dan soalan seterusnya L. Dia dah bagi dalam bentuk perpuluhan. Sekarang kita baca. Hitung jumlah jisim dalam kg bagi seekor ikan dan 2 ekor ikan L. Okey. Jadi kita kumpulkan maklumat. Yang pertama, ikan K ni mesti tukar dalam bentuk perpuluhan sebab jawapan dia pun dalam perpuluhan. Murid-murid, cikgu dah kata kalau dia ada unit, dia mesti tukar dalam bentuk perpuluhan. Oh, kita ada pembantu. Pembantu ini adalah siapa? Ya, ini adalah Salamun. Salamun ni versi muslimah sikit. Dia pakai tudung sebenarnya. Dia tak seksi-seksi. Salamun nak cakap apa? Tukarkan jisim ikan K dalam perpuluhan. Oh, dia nak ingatkan murid-murid. 8/10 kg ni, kalau kita tukar dalam bentuk perpuluhan, ingat bawah dia apabila ada sifar, kita hanya perlu gerakkan 1 awan. Jadi yang di atas pun kita gerakkan 1 awan. Jadilah jawapannya sifar perpuluhan 8 kg. Kemudian L pula tak perlu nak tukar. Kita salin sahaja. Sekarang kita kena fahamkan soalan. Soalan kata cari ekor ikan K dan 2 ekor ikan L. Jadi yang mana yang seekor kita cari maklumat di atas. Okey. Ikan K nak seekor. Jadi awak buat satu macam ini. Kemudian ikan L dia nak 2. Jadi seterusnya macam mana nak selesaikan? Sebab ini adalah soalan jumlah dan kadang-kadang awak malas nak buat kaedah darab. Kita boleh guna kaedah tambah. Ni macam mana cikgu masukkan tambah? Ikan K nak 1. Okey, ikan L dia nak 2. Okey, sampai di sini awak kena ingat bila nombor perpuluhan dia garis mesti selari. Titik ni mesti selari pada garisan. Yang ini kita boleh buat tambah berulang sebab 1.5 ni dia ada 2 kali kan. Dia beli 2 ekor. Jadi kemudian kamu pun tambah. 0 tambah 5 tambah 5, 10. 8 tambah 1, 9. Work smart. Cari jawapan yang terakhir dengan 90. Ada tak nombor 90 kat sini? Ada. Kamu boleh selesaikan. Okey, tapi siapa yang nak selesaikan, boleh congak aja kan? Okey. Sekarang kita akan tengok soalan nombor 27. Murid-murid, kebanyakan murid apabila dia tengok soalan tu ada bentuk cek, kemudian ada ayat yang panjang, murid-murid ni dah mula rasa soalan ni susah. Sebenarnya soalan ni senang. Kita dah banyak kali buat soalan bentuk seperti ini. Okey, hanya 8 daripada 20 orang murid yang betul. Okey, kita bacakan. Rajah 8 menunjukkan sekeping cek milik Maria binti Alias.
Maria menyimpan cek tersebut ke dalam akaun bank cemerlang dan mendapat kadar faedah sebanyak 3%. Hitung jumlah wang simpanan Maria bagi simpanan itu selepas genap setahun. Okey, ini adalah sebab-sebabnya kenapa kita perlu simpan duit dalam bank. Kerana kata orang tertua lah, duit tu beranak. Daripada kalau kita masukkan 4,000, tak adalah duit tu jadi 5,000. Tapi mungkin ada, dia naiklah sen dia ke, ada ringgit ke. Jadi sekurang-kurangnya dia naik. Jumlahnya akan bertambah. Kalau kamu tak simpan duit dalam bank, kamu letak bawah bantal je, duit tu tak akan bertambah. Jadi awak kena ingat apabila kita sebut faedah, selalunya pelanggan dia akan suka kerana itu adalah duit yang semakin bertambah. Okey, seterusnya kita pun kumpulkan maklumat. Maria binti Alias, dia masukkan duit. Kalau kamu tak tahu ini nak sebut berapa, siap ada bantuan. 4,500 sahaja. Ini kalau kamu pergi bank, dia suruh isikan maklumat, kita tak perlu tulis ringgit ya, saja je cikgu nak beritahu kamu. Kerana dia dah tulis di sini ringgit Malaysia. Jadi kamu hanya perlu tulis 4,500 sahaja. Ini pun dah memadai. Ini kalau cek. Tapi kalau dalam soal matematik kertas 2, kamu tak ada tulis perkataan ringgit, memang salah lah cikgu tanda. Okey, kita akan selesaikan murid-murid. Awak kena ingat apabila kita masukkan duit dalam bank, tak kiralah 2,000 ke, 1,000 ke, 100 ke, duit yang asal ni nilainya adalah 100%. Maksudnya duit ni tidak bertambah. Ini adalah yang asal mesti nilai 100%. Kemudian pada bulan Januari, tadi dalam setahun dia akan dapat faedah 3% setahun. Jadi duit dia akan beranak lah ataupun kita kata meningkat. Jadi kita perlu tambah. Bila duit tu akan bertambah, jadi mestilah operasi tambah. Kita tambahkan sahaja dalam bentuk peratus. Okey, walaupun dalam sini tak ada sebut perkataan dia ni dulu 100%, ini adalah konsep murid-murid. Okey, jadi bila soalan tanya berapakah duit wang Maria bila genap setahun, iaitu bulan Januari ke tahun hadapannya, kita gunakan formula 103%, kemudian kita tukar dalam bentuk pecahan. Okey, ingatkan simbol peratus sama dengan per 100. Kita darabkan dengan 4,500 ringgit. Okey. Saya ada pembantu. Siapakah pembantu saya? Ini adalah, Dr. Strange. Dr. Strange nak terangkan apa? Dr. Strange kata mula-mula masukkan sifar. Mana yang boleh potong, kita potong. Ada 2 sifar di atas dan 2 sifar di bawah, kita boleh potong. Seterusnya, kamu kena darabkan 103 darab 45. Ini maksudnya kamu kena mendarab dalam bentuk lazim. Cikgu pernah terangkan kaedah lattice kan sebelum ni. Kali ni cikgu nak kukuhkan pemahaman kamu kalau kamu guna bentuk lazim. Cuba cikgu kena terangkan juga. Okey, 103 darabkan dengan 45. Okey, murid-murid, kalau sebelum ni ada murid yang salah konsep, cikgu harap kamu dapat betulkan konsep dan jangan ulang kesilapannya. Kita akan tengok bagaimana cikgu mendarab nombor 3 digit darabkan dengan nombor 2 digit. Okey, langkah pertama. Okey, 5 kita kena darabkan dengan 3. Kita darabkan semua nombor di rumah sah, maksudnya 45, 5 yang di rumah sah ni kita darabkan dengan semua nombor yang berada di atas secara bergilir-gilir. 5 darab 3 adalah 15. Jadi 5 di bawah, 1 di atas. 5 darabkan dengan sifar adalah sifar. Kemudian tambahkan dengan 1. Sifar tambah 1, jawapannya 1. Jadi saya selalu ingatkan murid-murid lah kan. Cikgu kata lain kali kalau awak nampak je ada sifar di sini, kalau kat sini nombor 2, terus sahaja bawa turun. Kalau ini nombor 5 tu bawa turun sahaja. Sebab apa? Kerana 5 darab sifar akan dapat sifar dan kita akan tambahkan dengan nilai yang atas ni. Seterusnya, 5 darab dengan nombor ratus. 5 darab 1 adalah 5. Okey, yang murid-murid selalu salah, kamu perhatikan cikgu nak darabkan dengan nombor yang seterusnya, iaitu nombor 4. Okey, kita tengok 4 ni adalah digit yang kedua. Okey, kerana dia berada 2 di sini, awak kena ingat kita mesti mulakan dengan digit yang kedua, betul-betul nombor di bawahnya. Kita akan darabkan dengan 4
bermula dengan nombor yang paling hujung iaitu rumah sah. 4 darabkan dengan 3, jawapannya adalah 12. 2 di bawah, 1 letak di atas. Okey? Dah faham? Seterusnya 4 darabkan dengan sifar. Jawapannya sifar. Tambahkan dengan 1. Jawapannya sifar tambah 1 jadi 1. Kenapa sifar? Kerana 4 darab sifar jawapannya sifar. Jadi tambahkan 1. Ingat, kita mesti darab dahulu, lepas tu baru tambah. Seterusnya, okey, 4 darab 1 jawapannya 4. Next step adalah kita tambah. Okey, awak kena ingat bila kita mendarab dalam bentuk lazim, selalunya ruang di sini kita kena masukkan di digit yang kedua di rumah puluh ni. Kadang-kadang cikgu kata kamu boleh buat roti canai 1, kamu nak buat simbol sifar pun boleh, kamu nak buat operasi pun boleh. Tetapi awak mesti ingat ruang yang pertama ni mesti dikosongkan ataupun jangan mula dengan nombor yang apabila mendarab awak mula dengan rumah sah. Itu salah. Okey, sekarang kamu tambahkan seperti biasa. 5, 2 tambah 1, 3. 5 tambah 1, 6. Dr. Strange kata, tak payah selesaikan, kita kena work smart. Ada tak jawapan dia? 6, 3, 5 belakang. Jadi, awak dah nampak kan, dah beberapa kali soalan-soalan cikgu bincang, semuanya cikgu kata work smart. Sebab ini adalah step yang terakhir. Bila step yang terakhir, tak perlu habiskan pun tak apa. Sebab step-step yang sebelumnya, kamu dah selesaikan dengan penuh teliti. Kita sudah siapkan sampai soalan 27. Next ada 2 soalan. Soalan nombor 28. Hanya 9 daripada 20 orang murid yang betul. Jadi saya suka soalan nombor 28 ni. Sebenarnya soalan nombor 28 ni tak perlu kira jalan pengiraan pun. Kalau kamu bijak lah. Okey, jom kita baca. Darjah 9 menunjukkan maklumat bagi 2 item. Jadi awak tengok darjah 9. Okay, baju t-shirt harga kosnya adalah RM80 seunit. Untung 15%. Ini adalah maklumat bagi penjual ya. Ni selalunya bila ada perkataan untung atau rugi dia bermaksudkan penjual. Penjual ni mungkinlah dia boleh pergi ke mana, Vietnam ke apa, dia beli baju kemeja harga RM80 seunit. Kemudian dia nak untung, dia kata dia letak 15% daripada harga ni adalah untung dia. Jadi dia ingat, baju t-shirt ni mestilah harganya lebih daripada RM80. Okay, yang kedua, ini adalah masih lagi peniaga. Okey, dia beli kamera, harga kos RM875 seunit. Di sini ada perkataan rugi 10%. Maksudnya harga barang yang dia akan jual nanti mesti kurang daripada RM875 seunit. Okey, soalannya, berdasarkan darjah 9, yang manakah menunjukkan harga jualan sehelai baju kemeja dan sebuah kamera? Jadi di sini, yang ini pun awak kena perhatikan. Sehelai dengan sebuah, maksudnya satu kamera dengan satu baju. Senang aja, dia bukan cakap nak 2 kamera atau 2 baju, tak ada kan? Okey, kita ada pembantu tak? Siapakah watak ini? Ini namanya Black Panther. Ya, bagus. Black Panther. Cikgu pun kurang pasti sebab tengok kuku dia tajam sangat. Ini adalah Black Panther. Black Panther nak cakap apa? Sebelum itu, mari kita lihat formula harga jualan. Okey, harga jualan ni sebenarnya ada 2 formula. Okey, awak tengok apa tu harga jualan. Harga jualan ni ataupun harga jual maksudnya harga kos tambahkan dengan untung. Okey, awak kena ingat peniaga apa-apa mestilah dia nak dapat jualan yang menguntungkan dia. Jadi, dia dah kira dah siap-siap harga kos berapa dan dia nak untung berapa. Kemudian bila kita tambahkan kedua-duanya, inilah harga jual, harga yang dijual kepada customer atau pelanggan. Dan ada juga formula yang kedua, harga jual juga. Harga ni dia terpaksalah rugi, mungkin sebab dia dah jual selama 3 tahun tetapi tak laku-laku. Tahun yang keempat dia kata tak apalah, dia jual dengan harga yang rendah, rugi tak pun tak apa, asalkan ada orang beli, nanti dia boleh beli stok yang lain pula. Jadi macam mana kita tahu yang ini harga dia lebih rendah daripada harga kos? Sebab ada perkataan rugi. Dia kata dia tak naklah rugi banyak-banyak. Okey, dia nak rugi berapa ringgit sahaja. Yang pasti awak kena ingat harga jual boleh juga nilainya lebih rendah daripada harga kos. Okey, tolong fahami.
Next, soalannya. Mari kita singkirkan jawapan yang tidak logik. Okey, jom kita lihat mana satu jawapan tidak logik. Kita akan tengok baju kemeja dahulu. Baju kemeja sini dia kata untung. Jadi, sepatutnya baju kemeja ni mesti melebihi RM80. Sekarang, mari kita perhatikan jawapan A, B, C, D. Mana satu jawapan yang diberi ni nilainya adalah kurang daripada RM80. Jadi, itu salah lah. Sebab di sini baju kemeja mesti untung. Jadi yang mana yang salah kita boleh potong. Okey, di sini kita tengok. Harga kos adalah RM80 seunit dan untung 15%. Maksudnya dia jual dengan harga yang lebih daripada harga kos. Di sini soalan A, B, C, D yang mana nilainya lebih rendah? Ya, soalan C dan D kerana dia kata nilainya 68, maksudnya lebih rendah daripada RM80. Salah lah sebab dia kata di sini untung. Jadi langkah pertama kita boleh cancelkan C dengan D sebab tak logik langsung. Jadi soalan A dan B ada kemungkinan betul sebab dia kata untung 15%. Jadi nilainya mestilah lebih besar daripada RM80. Betul ke tidak? Sekarang kita akan tengok kamera pula. Kamera dia kata RM875 seunit tetapi dia telah mendapat rugi. Okey, rugi. Jadi awak dah tahu dah kalau rugi nilainya kalau awak tengok harganya lebih daripada 875 tu mestilah salah. Okey, sebab dia kata rugi. Rugi ni nilainya makin berkurang. Jadi awak tengok ni, dia kata nilai kamera RM962.50. Dia lebih pula daripada sini. Dia salah sebab ini adalah rugi. Jadi kita boleh cancel. Jadi awak pun tengok potong. Jadi jawapannya adalah yang ini. Yang ni kita cancel dan terus kita tandakan jawapannya adalah B. Ingat, soalan nombor 28 tak perlu jalan pengiraan. Kalau awak faham konsep asas, awak boleh terus jawab. Tetapi tiada masalah jika awak hendak menyelesaikannya. Tapi pada cikgu mengambil masa yang lama sebab dibagi dalam bentuk 15%, awak kena cari 15%, lepas tu awak tambah. Nanti ada banyak sangat jalan kerja. Kaedah macam ni lagi senang. Gunakan kaedah logik akal. Dan soalan nombor 29, hanya 7 daripada 20 orang murid yang betul. Okay, jom kita tengok. Rajah 10 menunjukkan gabungan bentuk sebuah segi empat sama RSTU dan sebuah segi empat tepat VWXT. Jadi kalau kamu nak tahu, ada satu kata kunci pada saya yang sangat penting, iaitu dia kata ada sebuah segi empat sama RSTU. Jadi awak cari yang mana satu RSTU. Ni dia, RSTU ni adalah segi empat sama. Faham tak konsep segi empat sama? Dan segi empat tepat. Kalau segi empat sama, maksudnya semua sisi mesti sama. Selalunya kita akan labelkan dia seperti ini. Kalau awak jumpa soalan, awak tengok kenapa ya ada satu garis di hujung kiri kanan ni, maksudnya dia nak cakap semua sisi yang dilabelkan ni nilainya adalah 6 cm. Faham? Okey, dan segi empat tepat yang kita ada maklumat yang tak lengkap. Soalannya adalah panjang VW adalah setengah daripada ST. VW, mana VV? Ni VW separuh daripada ST. Awak janganlah nak mempertikaikan, cikgu kalau saya tengok gambar Raja ni, dia ni tak separuh cikgu. Sepatutnya separuh ni dekat garis nombor hijau ni. Awak jangan pertikaikan gambar Raja ni tepat ke tidak. Kerana dalam soalan ni soalan UPSR. Kerana soalan UPSR ni dia dah cakap dah skala dia tidak semestinya tepat. Jadi awak kena baca penerangan. Rupanya untuk mendapat VW dia ni adalah setengah daripada ST. Mana satu VW? Ya, yang cikgu gariskan warna merah. Mana satu garis ST? ST yang mana? Ya, yang cikgu warnakan biru. Sebenarnya kalau kamu bijak, kamu dah tahu dah ST ni panjangnya berapa. Siapa tahu berapa panjang ST? Jadi disebabkan tadi cikgu dah kata RSTU ni semuanya adalah segi empat sama, bermaksud panjangnya adalah sama. ST ni bermaksud 6 cm. Tanpa melengahkan masa, kita terus sahaja darab 1/2
darabkan dengan 6 cm. Kamu boleh potong pun boleh, nak guna kaedah congak pun boleh. Kamu dah tahu separuh daripada 6 cm adalah 3 cm. Maklumat yang ada terus tulis di sini. Okey. Seterusnya kita kena, awak ingat ini adalah soalan mencari luas. Luas ni dia bukan perimeter kita nak ukur lilit keliling, tidak. Dia seolah-olah gambar raja ni kita boleh pisahkan dia. Kita kena cari luas yang bahagian A berapa, kemudian luas bahagian B berapa. Inilah soalan luas, dan soalan luas melibatkan segi 4. Apa dia formulanya? Soalan suruh cari jumlah luas gabungan. Okey, jadi awak ingat sebelum kita mencari jumlah luas gabungan, kita kena cari luas A dan juga luas B. Okey, kita tengok luas A formulanya adalah panjang darab lebar. Ataupun cikgu boleh kata panjang darab panjang sahaja kerana maklumatnya semua sama kan. Jadi 6 darab 6 berapa? Jawapannya adalah 36 cm persegi. Awak jangan buat 6 darab 6 sama dengan 12. Silap. Jadi 6 darab 6 adalah 36. Okey, manakala luas B pula panjang darab lebar. Kita dah tahu dah ni, sini panjang, ininya lebar. Masukkan sahaja maklumat 4 cm darab 3 cm. Okey, jawapannya adalah 12 cm persegi. Luas gabungan adalah hasil gabungan A tambahkan dengan B. Bila kamu selesaikan, kamu dapat 48 cm persegi. Okey, akhirnya kita telah berjaya menjawab ada berapa soalan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 soalan. Saya harap kamu boleh selesaikan soalan yang lain. Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua. Dan cikgu ucapkan selamat bercuti. Ini pembantu saya pun nak ucapkan selamat bercuti kepada semua. Okey, bye-bye.